بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada hari Isnin seperti biasa dalam kita membacakan matan kepada Kashfus Syubuhat, iaitu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan telah pun kita melalui bahagian yang kedua daripada kitab beliau, iaitu Kashfus Syubuhat. Iaitu bahagian kedua adalah menjawab kepada syubuhat-syubuhat, kesamaran-kesamaran, keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh ahlu syirk, itu orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sama ada dia sedar ataupun dia tidak sedar. Kita sampai kepada apa yang disebutkan oleh al-muallif, فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد والشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس عليه فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء فإذا عرفت, dan apabila engkau mengetahui, yakni alimta makna al-ibadah, apabila telah engkau mengetahui makna ibadah. Kerana pada perenggan yang lalu kita telah membahaskan makna al-ibadah. Kerana orang musyrik ataupun orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala mendakwa bahawasanya perbuatan memohon kepada orang saleh ataupun perbuatan pergi ke kuburan wali-wali Allah Azza wa Jalla dan memohon kepadanya dan sebagainya adalah tidak dikira ibadat. Dan telah pun kita lalui tentang perbahasan ataupun bagaimana dialog yang ditulis oleh al-musannif Muhammad ibn Abdul Wahhab, iaitu soal jawab tentang makna al-ibadah. Maka fa idza arafta, maka setelah engkau mengetahui makna ibadah, wa anna ma alaihi ulaika al-musyrikun fi zamanihi huwa ma kana al-musyrikun alaihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu apa yang ma'alaihi, apa yang ada di atasnya orang-orang musyrik pada zaman ini, atau fi zamanihi, iaitu zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, huwa ma kana al-musyrikuna alaihi fi ahdi nabi, ia sama, saling tidak tumpah sebagaimana perbuatan orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arafta anna syirka haula'i
a'zamu min syirki alladhi qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min wajhain. Dan engkau mengetahui bahawasanya anna syirka, sesungguhnya syirik, haula, itu syirik mereka pada zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ataupun fi zamanina, sehingga ke zaman kita pada hari ini, sesungguhnya syirik yang dilakukan oleh orang kemudian a'zam, lebih besar dan lebih teruk nak dibandingkan dengan syirik yang mana orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Maka apabila disebutkan tentang lebih teruk ataupun lebih besar syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan syirik pada zaman sekarang, lebih besar daripada orang musyrik sendiri yang berlaku ataupun yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dua bentuk, min wajhain, daripada dua angle ataupun dua wajah. Iaitu yang pertama, ahaduhuma, yang pertama, annal awwalin al-musyrikun, sesungguhnya orang musyrik yang awal, sesungguhnya orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala la yusyrikuna wala yad'una al-malaika, iaitu mereka la yusyrikun, mereka tidak mensyirikkan, wala yad'un, dan tidak memohon ataupun beribadat kepada al-malaikah, kepada malaikat, wal awliya, dan para wali, wal awthan, dan berhala-berhala, ma'allah, iaitu melakukan syirik bersama dengan makhluk-makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala, illa fir rakha, melainkan mereka melakukan syirik itu dalam suasana keadaan yang senang. Ar-rakha maksudnya orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dengan menujukan ibadat kepada malaikat ataupun para wali ataupun berhala-berhala, melainkan ianya melakukan syirik pada waktu dalam keadaan senang, dalam keadaan biasa. Maksudnya dalam keadaan biasa dan sebagainya, tak ada apa-apa masalah, maka mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam keadaan tak ada peperangan, dalam keadaan mereka duduk-duduk saja tanpa ada apa-apa masalah dan sebagainya, maka mereka menyembah berhala. Mereka pergi kepada para malaikat, mereka mensyirikkan Allah dengan para wali dalam keadaan ar-rakha. Rakha maksudnya dalam keadaan lapang, dalam keadaan yang tidak maksudnya dalam keadaan senang. Wa amma syiddatu fayukhlisuna lillahi du'a, tetapi apabila mereka berhadapan dengan keadaan yang dipanggil syiddah, apabila berlaku ataupun mereka dilanda keadaan kesulitan, syiddah, apabila mereka berada dalam keadaan tidak senang, apabila mereka diancam nyawanya, apabila mereka berada dalam keadaan kegusaran, dalam keadaan yang sangat-sangat susah, maka fayukhlisuna lillahi du'a, maka barulah pada ketika itu mereka mengikhlaskan doa ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, ini berdasarkan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru, wa idza massakumud durru, dan apabila massakumud dur, apabila mereka itu ditimpa keadaan darurat, keadaan yang tidak selesa, fil bahri, dalam di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, iaitu mereka begitu fil bar dhalla man tad'una illa iyyah, maka mereka akan hanya memohon dan berdoa memohon kepada Allah Ta'ala saja. Falamma najjakum ilal barri,
Dan apabila mereka telah berasa selamat dan telah sampai ke daratan, a'radtum, maka mereka balik-balik berpaling daripada Allah Azza wa Jalla. Wa kana al-insanu kafura, dan sesungguhnya manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat surah Al-Isra ini, ayat 67, maka ia menjelaskan kepada kita orang-orang musyrik pada zaman di mana turunnya Al-Quran kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menceritakan di dalam Al-Quran, mereka ini melakukan syirik ataupun menyembah Allah dan melakukan syirik ataupun menyembah bersama-sama dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ar-raha. Bila keadaan biasa dan sebagainya, maka mereka mensyirikkan Allah dengan menyembah patung, dengan memberikan sembelihan kepada berhala, dengan pergi tawaf dengan kepada berhala, memohon hajat kepada berhala, dan juga kepada makhluk-makhluk yang lainnya di kalangan para wali dan para malaikat dan sebagainya. Tetapi apabila Allah kata, wa idza massakumud durru fil bahr, tapi bila mereka naik kapal ataupun berada di lautan, maka mereka nanti akan disebut lagi dalam ayat-ayat yang lain, maka mereka dalam keadaan diancam nyawa dengan kematian ataupun dengan bahaya, maka mereka ikhlas berdoa pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila telah selamat daripada mara bahaya, ataupun apabila selamat daripada ancaman nyawa mereka itu, maka mereka sampai di daratan, maka mereka balik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul ara'aitukum Qul ara'aitukum in atakum azabullah aw atakumus sa'ah aghyarallah tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in sya'a wa tansawna ma tusyrikun. Maka ini juga sama apa yang diceritakan, apa yang kita sebut dalam ayat yang sebelumnya. Qul ara'aitukum in atakum azabullah, kalau datang kepada mereka azab Allah Azza wa Jalla, au atatkumus sa'atu, maka mereka datang macam-macam bala bencana ataupun perkara yang mengancam nyawa mereka, aghyarallahu tad'una in kuntum sadiqin, maka mereka pergi balik kepada Allah Azza wa Jalla. Bal iyyahu tad'un, bal kepadanya mereka tad'un, memohon. Fayakshifu ma tad'una ilaihi in sya'a wa tansawna ma tusyrikun. Maka dalam keadaan itu mereka melupakan berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka tidak ingat lagi patung-patung mereka. Mereka tidak ingat lagi malaikat-malaikat. Mereka tidak ingat lagi nama-nama para wali. Maka bila dalam keadaan kesulitan, Allah timpakan azab apabila mereka berada di lautan dan ombak begitu besar yang mengancam nyawa, maka mereka betul-betul minta dengan Allah Azza wa Jalla, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah selamatkanlah kami. Apabila mereka selamat dan balik kepada daratan, dan bila azab Allah dah tak ada, maka mereka balik menyembah patung atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah Al-An'am ayat 40 dan 41. Wa qawluhu ta'ala, wa idza massal insanu dhurru, apabila massal insanu dhurrun, apabila seorang manusia atau manusia itu ditimpa dengan dur, kemudaratan atau problem, da'a rabbahu muniban ilaih, maka dia pemohon kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah kata tamatta' bi kufrik qalilan innaka min ashabin nar. Tapi Allah kata engkau semua ni daripada ahli neraka, dalam surah Az-Zumar ayat 8. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala lagi berfirman dalam surah Luqman ayat 22, wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali, apabila ghashiyahum mawjun, apabila datang ombak yang ingin menghempas kepada mereka, kadh-dhulali, maka bila ombak besar datang kepada mereka, kadh-dhulal, maka seperti mereka berada di bawah bayang-bayang ombak, maksudnya ombak besar yang akan menghempak mereka.
Da'ullah, maka mereka mohon kepada Allah Azza wa Jalla mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas sekali, dengan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, so 4 ayat yang kita bawakan ini tadi menunjukkan bahawasanya keadaan orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan syirik dalam keadaan senang, dalam keadaan tak ada apa-apa ancaman kepada nyawa, dalam keadaan tak ada apa-apa, hidup senang lenang dan sebagainya, maka mereka mensyirikkan Allah. Tetapi apabila mereka berada dalam kesulitan, apabila mereka berada di lautan dan sebagainya, mungkin contoh pada waktu sekarang, apabila dia berada di atas kapal terbang, yang kapal terbang tersebut mempunyai masalah, kemudian tinggal tunggu masa saja untuk terhempas, maka ketika itu, maka mereka doa kepada Allah dalam keadaan sangat ikhlas. Mereka doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka melupakan patung-patung mereka. Dan mereka lupa kepada berhala-berhala, mereka lupa kepada malaikat-malaikat, mereka lupa kepada para wali-para wali. Terus memohon dengan ikhlas, dengan begitu murni sekali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Apabila Allah telah selamatkan mereka, maka berada balik dalam keadaan senang, lenang, maka mereka balik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. فَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي وَضَّحَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَهِيَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. Maka faman fahima, maka kalau sesiapa yang memahami masalah ini, yang mana Allah menjelaskan dalam kitabnya, itu Al-Quran, iaitu orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa, memohon, beribadat kepada Allah dan juga selain daripada Allah, itu syirik dalam keadaan rakha. Tapi apabila mereka berada dalam keadaan kesulitan dan dalam keadaan terancam nyawanya, maka fala yad'una illa Allah, maka mereka hanya memohon, berdoa, mohon minta Allah tolong selamatkan. La syarika lahu, tidak ada syirik lagi bagi Allah. Wa yansawna sadatahum, maka mereka lupakan sadatahum, maka mereka melupakan sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka kalau faham benda ni ataupun faham masalah ni, tabayyana lahu al-farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalin. Walakin aina man yafham qalbuhu hadhihi al-mas'alah fahman rasikhan wallahu musta'an. Kalau kita memahami perkara ini, dan jika dikata faman fahima, siapa yang faham masalah ini, maka jelaslah baginya perbezaan di antara pelaku syirik pada zaman kita boleh kita, dan dalam konteks buku kita pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fi zamanina, zaman kita, dan para syirik yang dilakukan oleh para musyrik awal, maka dia faham. Walakin aina man yafhamu qalbu, kalau faham maka mereka akan memahami betapa teruknya umat yang kemudian, betapa teruknya syirik yang dilakukan oleh orang zaman kini dan berbanding dengan orang musyrik zaman dulu. Maka kalau faham benda ni, maka dia tidak akan buat lebih teruk daripada jahiliyah ataupun Arab ataupun orang kafir sebelum pada zaman Nabi SAW. Walakin aina man yafhamu qalbuhu, tetapi siapa dia yang nak memahami masalah ini dengan kefahaman yang rasikhan, dengan kefahaman yang betul, dengan kefahaman yang jitu. Wallahu musta'an. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu yang pertama. So, jelas kepada kita apa yang dimaksudkan oleh Syekh tadi, iaitu penulis Al-Musannif. Maka Al-Musannif kata tadi, orang syirik yang melakukan syirik pada zaman dia dan juga pada zaman kita pada hari ini, tahun moden sekarang ni,
lebih teruk syiriknya nak dibanding dengan orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maka pertama adalah disebabkan orang musyrik pada zaman Rasulullah, mereka apabila mensyirikkan Allah, maka mereka hanya mensyirikkan Allah dalam keadaan senang. Tetapi apabila mereka berada dalam waktu yang susah, dalam waktu darurat, dalam waktu kritikal, maka mereka begitu ikhlas hanya mohon kepada Allah dan tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tapi orang musyrik pada zaman sekarang, ataupun orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah pada zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sebaliknya, dalam keadaan senang pun dia syirik Allah, dalam keadaan susah lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita berlaku kan, apabila berlakunya peristiwa tsunami sewaktu di Aceh, telah tersebar kepada kita gambar-gambar di mana sebahagian daripada manusia, maka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberi azab, atau dalam keadaan Allah taala menimpakan suatu malapetaka yang besar, iaitu apabila berlakunya tsunami, maka sepatutnya hendaklah begitu ikhlas kepada Allah. Dan orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah juga sepatutnya seperti musyrik pada zaman Nabi. Tetapi tak. Walaupun dalam keadaan mereka dilanda dengan ombak yang besar, dengan tsunami dan banyak orang yang mati, dalam masa yang sama dalam keadaan ini tetap lebih teruk dengan melakukan syirik, dengan pergi kepada kuburan-kuburan para wali, dengan pergi kepada kuburan-kuburan orang saleh dan sebagainya. Maka ini yang menyebabkan lagi teruk daripada orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, al-amru tsani, maka yang kedua, annal awwalina yad'una ma'allah unasan muqarrabina indallah. Adapun yang kedua, annal awwalin, iaitu orang-orang musyrik pada zaman awal, yad'una ma'allahi, mereka melakukan syirik kepada Allah dengan memohon selain Allah Azza wa Jalla, bersama dengan Allah Azza wa Jalla, unasan muqarrabin, iaitu manusia-manusia yang dekat dengan Allah, manusia-manusia yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya orang saleh. Maka mereka ni orang-orang musyrik pada zaman awal, mereka ini bila buat syirik kepada Allah, mereka pergi kepada makhluk-makhluk suci ataupun orang saleh, orang yang dikatakan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, untuk munajat dan sebagainya. Indallah imma anbiya, contohnya pergi kat para nabi, pergi kepada para rasul, pergi kubur nabi dan kubur rasul. Siapa nabi? Dah tentu orang saleh, dah tentu wali Allah. Wa imma awliya, ataupun kepada wali-wali Allah. Wa imma malaikah, ataupun malaikat. Maksudnya menjadikan malaikat anak Tuhan. Orang musyrik pada zaman dulu menjadikan malaikat anak perempuan Tuhan. Maksudnya mereka buat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka buat syirik dengan memilih makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla untuk buat syirik. Maka mereka pergi kepada para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para malaikat. Au yad'una ashjaran, atau paling tak mereka pergi kepada pokok-pokok, ashjar. Au ahjaran, ataupun batu-batu. Muti'atul lillah laysat asiyah. Maka walaupun pergi ke pokok dan batu, tetap still pokok dan batu adalah makhluk Allah yang taat kepada perintah Allah. Batu dan pokok tak buat maksiat kepada Allah. Batu dan pokok bukan orang fasik. Dia batu dan dia pokok. Dan dah tentu semua makhluk Allah Azza wa Jalla ni semua bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kata dalam Quran, walakinna la yafqahuna tasbihahu, la tafqahuna, tetapi la yafqahuna tasbihahum, tetapi tidak memahami tasbih-tasbih mereka. Maksudnya pokok dan batu itu juga bukan orang fasik, tak dikira orang yang menderhakai Allah. Maka orang musyrik pada zaman awal, mereka memilih nak buat syirik bersama dengan Allah Ta'ala tu orang-orang yang pious, Nabi, Rasul, Malaikat, para wali Allah
Dan kalau dak pun makhluk yang tak hidup, yang tak buat maksiat, itu pokok dan batu. Yang dah tentu pokok dan batu itu taat kepada perintah Allah, yang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu zamanina, tapi orang-orang yang buat syirik pada zaman kami, yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas. Tapi umat yang kemudian pada zaman kami, zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan juga zaman kita pada hari ini, maka mereka buat syirik kepada Allah dengan pergi kepada manusia yang paling fasik sekali. Manusia fasik. Min afsaqin nas. Wallazina yad'unahum humul lazina yahquna anhum. Dan mereka pergi kepada wali-wali yang konon-kononnya wali ni, atau mereka pergi kepada orang-orang yang mereka nak mohon hajat dan sebagainya ini, yang yahkuna anhum, yang bila orang tengok, orang perhati bahawa mereka itu orang fasik, orang fajir, fujur. Orang fujur buat zina, minaz zina was-sariqah, curi barang orang, wa tarkis salah, yang tak sembahyang, wa ghairi zalika, dan selain daripada dan bentuk-bentuk fasik yang lainnya. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. والذي يعتقد, dan orang-orang yang beriktikad fi salihi, kepada yang salih, أو الذي لا يعصي, ataupun yang tidak bermaksiat kepada Allah, iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah, iaitu dengan melakukan syirik kepada makhluk-makhluk soleh ataupun orang soleh, ataupun yang tidak melakukan maksiat kepada Allah, mislul khashab, seperti kayu, khashab, wal hajar, batu macam kita sebut tadi, ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisqah, lebih ringan daripada yang pergi kepada orang fasik dan orang rosak wa yashhad bihi. Maksudnya orang musyrik zaman dulu lagi bagus daripada orang musyrik zaman sekarang. Orang musyrik zaman dulu, mereka mencari, walau nak buat syirik ke Allah, cari orang yang betul-betul bagus. Cari orang saleh. Cari orang yang bagus-bagus akhlaknya ataupun yang bagus agamanya. Tetapi orang-orang musyrik pada zaman sekarang lagi teruk. Maka mereka pergi orang fasik. Maka mereka pergi minta macam-macam hajat. Mereka, yang paling fasik itulah yang paling dikatakan wali Allah. Maka hak ni lebihlah berat lagi, nak dibanding dengan yang umat-umat yang terdahulu. Maka dia kata ahwanu, lebih ringanlah musyrik yang zaman dulu nak dibanding dengan musyrik pada zaman sekarang. Wa idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu syirkan min haula fa'lam anna li haula'i syubhah yuridunaha ala ma zakarna wa hiya min a'zami syubahihim fa'asqi sam'aka li jawabiha. Maka dia kata idza tahaqqaqta, dan kalau sekiranya kamu tahaqqaqta, meneliti, innal ladina qatalahum Rasulullah, mereka-mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu syirkan min haula. Dia kata asahhu uqulan, akal lebih asah, akal lebih waras, akal lebih elok. Wa akhaffu syirkan min haula, dan lebih ringan syiriknya dibanding dengan musyrik zaman sekarang. Fa'lam anna li haula'i syubhatun yuridunaha, maka mereka ini menimbulkan syubhat-syubhat atas apa yang disebutkan, dan dia akan sebutkan beberapa syubhat dan jawapannya. Okey. So secara umum, kalau kita lihat pada zaman sekarang, maka orang yang melakukan syirik, bahkan pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi, sehingga pada zaman kita pada hari ini, kita boleh buka dalam internet, dan kita boleh buka dalam semua orang share video-video yang mana orang pergi kepada yang dikatakan wali Allah, yang dikatakan orang saleh, yang dikatakan orang yang dekat dengan Allah SWT, dan mereka pergi kepada orang-orang ni supaya sujudlah, minta berkatlah, sapu-sapu badanlah, minta supaya mereka memberi syafaat dan sebagainya. Maka ini lebih teruk. Kita lihat bahawasanya
pada zaman sekarang, hak yang disembah itu ataupun yang mereka pergi kepada orang yang didakwa wali Allah tu, cuba lihat keadaan mereka macam orang gila. Cuba lihat keadaan mereka dengan isap rokoknya. Cuba lihat keadaan mereka bogel depan orang. Lihat kepada keadaan mereka dengan tak berbaju dan sebagainya. Ada separuh bogel, ada bogel terus dan sebagainya. Ada sebahagian mereka berzina, ada sebahagian mereka tak solat, dah tentu tak solat, dan sebagainya yang lain. Orang-orang yang seperti ini dijadikan wali. Orang-orang yang seperti ini dikatakan mereka ini boleh memberi hajat ataupun menunaikan hajat. Orang-orang yang seperti ini didakwa lebih dekat dengan Allah dan akan mendapat syafaat. Maka ini semua adalah kebodohan yang nyata. Ini semua adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Maka orang zaman dulu syiriknya lebih ringan daripada orang zaman sekarang. Maka kalaulah disebutkan tadi tu, pada zaman Muhammad ibn Abdul Wahab telah berlaku, bukan pergi kepada orang soleh, bahkan pergi orang fasik dan pergi minta berkat dan sebagainya dan mendakwa mereka adalah wali Allah, sehingga kepada kita pada zaman hari ini, mana akal yang Allah bagi, mana akal yang Allah bagi, kenapa tidak menggunakan akal yang waras, sehingga kita melihat pun rasa jijik dan sebagainya. Sehingga lebih teruk daripada itu, macam-macam lagi orang-orang fasik yang orang ni bahkan lagi gila orang tu, lagi teruk keadaan dirinya, lagi dekatlah dengan mereka kata itu adalah wali Allah. Maka inilah musibah yang berlaku pada zaman sekarang. Kalau orang dulu hanya menyembah pokok, kalau orang dulu hanya menyembah batu, yang pokok dan batu ini tak bermaksiat kepada Allah, bahkan taat kepada perintah Allah. Tapi orang zaman sekarang, maka lebih teruk lagi kesesatan mereka dan lebih teruk lagi syirik yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kata, annahum yaqulun innal ladhina nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yunkiruna al-ba'th. Annahum yaqulun, itu mereka-mereka yang melakukan syirik pada zaman sekarang atau zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab. Maka mereka menimbulkan syubhat. Apa syubhatnya? Orang-orang yang mana zaman Nabi yang diturunkan kepada mereka Al-Quran itu, la yashhaduna an la ilaha illallah, mereka langsung tak mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Orang kafir pada zaman Nabi yang mana Al-Quran turun kepada mereka itu, mereka langsung tak menyebut la ilaha illallah, tak masuk Islam pun. Wa yukadzibuna ar-rasul, dan mendustakan Nabi, iaitu mendustakan Rasulullah SAW. Wa yunkiruna al-ba'th, dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Wa yukadzibuna al-Quran, dan mereka mendustakan Al-Quran. Wa yaj'alunahu sihran, dan mereka kata Al-Quran ini adalah sihir Muhammad. Wa nahnu nashhadu, tapi kami nashhadu, kami menyaksikan bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan Muhammad itu Rasulullah. Wa nusaddiqul Quran, kami percaya Quran. Wa nu'minu bil ba'ts, kami percaya hari kiamat. Maka apa ruang yang korang nak kata kami yang pergi menyembah orang soleh ataupun pergi ke kubur wali-wali ni dan sebagainya, kenapa nak menyamakan kami dengan orang kafir pada zaman Nabi? Pada zaman Nabi, orang kafir lagi teruk. Langsung tak sebut la ilaha illallah, tak masuk Islam pun, melawan Nabi, perang dengan Nabi. Tapi kami tak. Kami Islam. Kami beriman dengan Nabi. Kami beriman dengan hari kebangkitan. Kami menuruti apa yang Al-Quran sebut dan sebagainya. Maka kami ni lagi baguslah daripada umat kafir yang terdahulu, mereka kata. Fal jawabu, maka jawabnya, annahu la khilafa bainal ulama, sesungguhnya tidak ada perselisihan, perbezaan pandangan di kalangan ulama semuanya sekali. Anna rajula, kalau seseorang itu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzabahu fi syai', mereka membenarkan Nabi dari satu bahagian, dan satu bahagian lagi mereka mendustai Nabi. Maksudnya terima sebahagian, tolak sebahagian. Annahu kafirun lam yadkhulu fil Islam, maka ulama semua sepakat bahawasanya seumpama ini adalah tidak masuk Islam ataupun murtad,
keluar daripada agama Islam. Maksudnya, semua ulama bersepakat, kalaulah ada satu orang dia kata dia percaya kat Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad, tapi ajaran Nabi Muhammad dari satu sudut dia tak mau ikut, ajaran Nabi Muhammad dia dustakan, maka dah tentu orang yang seumpama ini tak ada ulama yang kata dia Islam. Maka semua ulama bersepakat bahawasanya orang ini tidak masuk pun dalam Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Quran, dan begitu juga sebagai orang yang beriman dengan sebahagian Al-Quran dan tidak beriman dengan sebahagian yang lain ayat Al-Quran. Wa jahada ba'dahu kaman aqarra bit tauhid, seumpama orang masuk Islam ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi dia mengingkari kewajipan solat, maka dah tentu kafir. Walaupun dia kata Allah Ta'ala Esa, au aqarra bit tauhid, ataupun dia beriman dengan tauhid kemudian dia salat tetapi dia tak menerima kewajipan zakat. Atau seorang yang aqarra bihada, ataupun satu orang lain yang beriman dengan seluruhnya sekali tetapi tidak beriman dengan puasa Ramadan umpamanya. Ataupun satu orang yang beriman dengan semua tetapi haji dia tak beriman dengannya. Walamma lam yanqadu unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji anzalallahu fi haqqihim, maka pada zaman Rasulullah ini turun ayat Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan walillahi 'alan nas, dan Allah telah memfardukan kepada manusia buat haji dekat al-bait, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang berkemampuan untuk ke sana. Wa man kafara, siapa yang mengkufurinya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya daripada makhluk-makhluknya. So, ini yang jawapan yang kita nak bagi tahu kepada orang yang kata jangan samakan orang-orang yang musyrik zaman sekarang yang pergi kubur wali, yang pergi buat sembelihan kat kubur, yang pergi minta hajat kat kubur, yang beriktikad bahawasanya wali boleh tolong dalam kubur dan sebagainya, maka atau bertabaruk dengan kubur dan sebagainya. Mereka berhujah bahawasanya jangan samakan kami dengan orang musyrik zaman Nabi. Orang musyrik zaman Nabi, mereka itu tak beriman langsung dengan Nabi. Mereka tak solat apa lagi yang lain-lain. Adapun kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Rasul dan sebagainya. Maka jawapan kepada mereka adalah bahawasanya dalam agama Islam semua ulama sepakat kalau terima sebahagian, tolak sebahagian, kufur jawapannya. Kalau dia la ilaha illallah tapi dia kufur kewajipan salat atau kewajipan puasa atau kewajipan haji, maka dia dihukumkan kafir walaupun dia tak buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jawapan yang pertama. Wa man aqarra wa man aqarra bihadza kullihi, dan sesiapa yang aqarra, menyetujui dengan semua ini, itu dengan syahadah la ilaha illallah, dan dia menyetujui bahawa wajib semayang, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, tetapi mereka tak beriman dengan hari kebangkitan. Wajahadal ba'sa, ini contoh dibuat lagi. Sesiapa yang menyetujui, siapa yang kata dia Muslim kemudian dia tak beriman kepada hari kiamat, kafara bil ijma', maka para ulama secara ijma' mengkafirkan orang yang seperti ini. Wa halla damuhu wa maluh, maka darahnya dan hartanya halal. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yakfuruna billah, orang-orang yang mengkufuri Allah wa rasulihi dan rasul-rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, dan mereka ingin untuk memecah belahkan, membeza-bezakan ataupun membahagikan di antara Allah dan rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din, dan mereka kata, Allah kata dalam Quran, mereka kata mereka beriman dengan sebahagian dan mereka tolak sebahagian. Wa yuridu an yattakhidhu baina dhalika sabilan ulaika humul kafirun, dan mereka cuba sedaya upaya nak menolak sebahagiannya, maka kata Allah ulaika humul kafirun, mereka itu adalah orang kafir haqqan, itu kafir betul, pure kafir. Wa a'tadna lil kafirin azaban muhina, dan kami sediakan bagi orang kafir itu azab yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat 150 dan 151. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْدٍ وَكَفَرَ بِبَعْدٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا زَالَتْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ.
Maka kalau kita yakin dan kita dengan ilmu kita, Allah secara jelas menyebut dalam Quran orang yang beriman sebahagian dan mengkufuri sebahagian, maka mereka ini orang kafir. Zalat hazihi syubhah. Maka syubhat ini tertolak. Maka syubhat ini adalah tertolak. Iaitu mereka kata bahawasanya jangan samakan mereka dengan orang kafir dulu. Orang kafir dulu tak terima Allah dan tak terima Nabi. Mereka lawan Nabi. Adapun kami terima Allah dan Rasul. Tapi mereka buat syirik. Mereka kata mereka Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dalam masa yang sama mereka buat syirik kepada Allah. Maka syubhat ini terbatal. Kerana kalau engkau beriman kepada Allah, tak beriman dengan sebahagian, beriman sebahagian, tak beriman sebahagian, maka itu jelas kufur yang nyata. Dari satu sudut yang lain, orang kafir pada zaman dulu lagi baguslah. Kenapa lagi bagus? Maksud lagi bagus adalah oleh kerana mereka memahami kalimat la ilaha illallah dan tuntutannya, maka mereka tolak terus Allah dan Rasul. Kerana mereka meyakini bahawasanya kalau mereka ucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tak adalah ketuanan mereka, dan mereka beriman dengan Allah dan Rasul, maka tak bolehlah jadi tuan, dan mestilah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mestilah meninggalkan sembahan berhala, dan mestilah meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka oleh kerana mereka memahami perkara ini, maka awal-awal lagi mereka tidak beriman terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awal-awal lagi mereka tak mahu mengucapkan la ilaha illallah kerana mereka faham. Tetapi orang zaman sekarang ucap la ilaha illallah, tapi dia dalam masa yang sama dia mengucap la ilaha illallah, tapi dia buat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mana lagi teruk? Maka dah tentu yang lagi teruk adalah yang kata dia beriman ke Allah, tapi dalam masa sama mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Okey. Berikutnya. Wa yuqalu aidan إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجهد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال والإجماع، وكذلك إذا أقر بالكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله إلا لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. Maka ini sebagaimana ulangan yang disebutkan tadi. Masa kalau sekiranya dia faham perkara ini dan dia beriman bahwasanya kalau kita membenarkan sebahagian dan tidak menerima sebahagian, maka ini tidak ada yang menyelisihinya. Bahkan orang yang seumpama ini tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi itu yang Quran sebut, فَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ بِهَا النَّبِي. Berikutnya, dia nak sampai kepada poin dia. Poin dia apa? Maka فَمَعْلُومُ أَنَّ التَّوْحِيدَ, maka ketahuilah bahawa tauhid itu lebih besar daripada kewajipan yang lain. Tauhid itu lebih besar daripada salat. Tauhid itu atau mentauhidkan Allah lebih besar daripada zakat, lebih besar daripada puasa, lebih besar daripada haji. فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَ الْإِنسَانُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ, maka bagaimana orang yang kalau sekiranya dia kata dia beriman kepada Allah, tapi dalam masa sama dia menolak separuh daripadanya, atau melakukan tauhid kepada Allah, atau melakukan syirik kepada Allah. Maksudnya dia ini macam yang kita sebut tajuk-tajuk kita ni lah. Dia pergi ke kubur orang soleh, dia pergi mohon kepada orang soleh yang dah mati, dia pergi kepada para malaikat dan beriktikad malaikat anak Tuhan dan sebagainya. Maka kalaulah kita tahu bahawa tauhid itu lebih besar daripada solat dan sebagainya, maka dah tentu kafirlah orang yang seumpama ini. Idza jahada al-insan syai'an min hadhihi al-umur kafara, maka sesiapa yang mengkufuri separuh atau salah satu daripada ni, maka dia kufur. Walau amila bi kulli ma jaa bi, walaupun dia mengamalkan semua yang Nabi ajar ataupun Nabi perintah, tapi dia syirik Allah, habis. Wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa dinur rasul kullihim la yakfur, maka kalaulah mereka ini buat sesuatu perkara yang melawan kepada tauhid, yang bercanggah dengan tauhid, buat perkara yang dari sudut agamanya merupakan syirik, tapi mereka kata itu tidak syirik, maka ia bercanggah dengan agama Rasul, macam adakah mereka ini tidak dikafirkan?
Subhanallah, maha suci Allah. Ma a'jaba hadzal jahlu. Pelik sungguh ajaib kejahilan ni. Wa yuqalu lahu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yu'azzinu wa yusallun. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan kepada mereka juga, iaitu jawapan yang ketiga pula, bahawasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah. Para sahabat Rasulullah SAW memerangi Banu Hanifah. Siapa Banu Hanifah? Iaitu memerangi Musailamah Al-Kadzab, itu Nabi palsu. Musailamah dan geng-gengnya. Para sahabat memusuhi dan memerangi Musailamah Al-Kadzab, iaitu yang mendakwa Nabi. Sedangkan Musailamah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka itu wa yu'adzinu wa yusallun, mereka azan dan mereka salat. Fa in qala innahum yaqulun inna Musailamatan nabi. Kemudian dia jawab pula, itu lainlah. Musailamah dia dakwa dia nabi, dah tentulah kafir. Kami tak kata pun nabi dan sebagainya. Musailamah tu memanglah nabi perang. Kenapa nabi perang walaupun dia mengucap la ilaha illallah? Sebab dia mengaku nabi. Dia berkata, faqul hadha huwa al-matlubu idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi. Betul lah tu. Maksudnya Musailamah dia dakwa nabi. Maka ini yang perlu difahami. Idza kana man rafa'a rajulan, sesiapa saja yang mengangkat satu orang kepada darjat kenabian sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya kafir. Kafara wa halla malahu wa damuh. Halal hartanya dan darahnya. Walam tanfa'uh syahadatan, maka syahadah duanya itu tak memberi manfaat langsung. Wala salah, semayang pun tak ada faedah. Fa kaifa biman rafa'a syamsan aw yusuf aw sahabiyan aw nabiyan ila martabati jabbaris samawati wal ard. Maka bagaimana pula keadaan orang yang mengangkat Yusuf, mengangkat sahabat ini, mengangkat nabi, mengangkat makhluk-makhluk lain ke tahap ketuhanan, iaitu mengangkat ke tahap Jabbar, Allah Al-Jabbar As-Samawati wal Ard. Maka dah tentu jawapannya kafir lah. Maksudnya apa? Kalaulah korang kata bahawasanya Musailamah tu dah tentulah kafir sebab mengaku Nabi. Maksudnya mengangkat satu orang yang bukan Nabi ke darjat kenabian, maka hukumnya kufur. Bertambah lagi apabila Nabi SAW Nabi yang akhir. Tak ada Nabi dah lepas Nabi Muhammad. Siapa yang mendakwa dia Nabi lepas Nabi Muhammad, ataupun mendakwa akan ada Nabi yang dilantik oleh Allah setelah kedatangan Nabi Muhammad, maka hukumnya kufur lah. Maka bagaimana pula dengan keadaan orang yang mengangkat makhluk ke darjat Tuhan? Maksudnya pergi jadi sembah dalam erti kata mohon kat dia, macam-macam hajat dan sebagainya, macam-macam macam kita bahaskan ni. Maka dah tentulah jelas, maka kafirlah hukumnya. Sama sajalah. Subhanallah, ma'a'zamu sya'nahu kadzalika yatba'u Allah ala qulubil ladzina la ya'lamun. Begitulah Allah Ta'ala menutup hati-hati orang yang tidak mengetahui. Wa yuqalu aidan allazina harraqahum Ali ibn Abi Talib, dan orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bin nar, dengan api. Kulluhum yad'un al-Islam, mereka mendakwa mereka Islam. Wa hum min ashabi Ali, dan mereka adalah sahabat-sahabat Ali radhiyallahu ataupun geng Ali. Wa ta'allamul ilma min as-sahabah, mempelajari ilmu dari para sahabat. Tetapi walakin i'taqadu fi aliyin, tetapi mereka beriktikad bahawasanya Ali itu mithl al-i'tiqad fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihah. Tetapi mereka beriktikad Ali itu adalah Tuhan. Maka kufurlah. Maka dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim? Bagaimana para sahabat boleh sepakat semua untuk bunuh puak-puak ni, wa kufrihim, dan kekufuran mereka? Atazunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin? Adakah engkau menyangka bahawasanya para sahabat mengkafirkan orang Islam? Ama tazunnuna anna al-i'tiqad fi tajin wa amthalihi la yadur? Adakah kamu menyangka bahawasanya i'tiqad kepada tajin, kepada manusia, kepada makhluk dan sebagainya dan seumpamanya tidak memudaratkan? Maksud tidak memudaratkan kepada akidah. Wal i'tiqadu fi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yukaffir. Maka
dan juga beriktikad kepada Ali ke darjat ketuhanan, tidakkah itu dikafirkan? Maka samalah. Wa yuqalu aidan Banu Ubaid al-Qaddah alladhi malakul Maghrib wa Misr fi zaman Bani al-Abbas kulluhum, dan juga sebagaimana Banu Ubaid al-Qaddah. Banu Ubaid al-Qaddah, ini jawapan lagi untuk jawab kepada puak-puak ni tadi, iaitu para ulama ijma' ke atas kekufuran Bani Ubaid al-Qaddah allazi malakul Maghrib wa Misr, iaitu yang menguasai Maghrib, iaitu Maghrib dan Mesir. Wa kanu yashhadun, dan mereka itu kata la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mereka salat Jumaat dan mereka salat jamaah dan sebagainya. Alladhi malakul Maghrib, pada zaman Bani al-Abbas semuanya mengucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan mereka yadda'un al-Islam, mereka dakwa mereka Islam, mereka salat Jumaat dan jamaah. Falamma azharu mukhalafat asy-syari'ah fi asya', apabila telah terzahir mereka itu menyelisihi syariat fi asya' duna ma nahnu fihi ajma'ul ulama, itu mereka telah pun menyelisih beberapa perkara i'tiqad syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fihi ajma'ul ulama ala kufrihim wa qitalihim, maka ulama sepakat menghukumkan mereka itu kufur dan memerangi mereka. Wa anna biladahum biladu harb, dan negeri mereka bukan negeri Islam, negeri mereka adalah negeri harbi. Wa ghazahumul muslimun hatta istanqadhu ma biaydihim min buldanil muslimin. So ini semua jawapan kepada yang mereka kata ni tadi, iaitu hujahnya bahawasanya kami ni pergi sembah orang soleh, bukan sembah, kami ni pergi minta lah hajat dan sebagainya sebab mereka dekat dengan Allah dan sebagainya. Jangan samakan kami dengan orang musyrik pada zaman Nabi. Orang musyrik pada zaman Nabi, Nabi pun tak terima Allah dan sebagainya. Maka jawapan kepada mereka macam disebut panjang lebar tadi, bahawasanya korang mengatakan korang beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam masa yang sama melakukan syirik kepada Allah dengan pergi wali, dengan pergi kubur, dengan pergi dan sebagainya ni, maka apa bezanya? Apa bezanya dengan mereka, iaitu orang-orang kafir? Dan juga kita mengetahui bahawasanya dalam agama kita mesti menerima keseluruhan syariat. Kalau ambil sebahagian dan tinggal sebahagian, seperti yang disebutkan tadi, mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam masa yang sama melakukan syirik kepada Allah, pergi kubur dan sebagainya, memohon hajat kepada makhluk dan sebagainya. Tidakkah mereka telah mengambil sebahagian syariat dan menolak sebahagian? Walaupun mereka solat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka buat haji dan sebagainya, tapi mereka menyelisih perkara yang paling besar daripada itu, iaitu syariat yang berbentuk tauhid, aqidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas jawapan-jawapan yang diberikan kepada puak-puak yang seumpama ini. Maka insya-Allah yang akan datang kita akan sambung lagi hujah-hujah ataupun syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mendakwa mereka Islam, tapi dalam masa yang sama mereka itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada mereka itu jahil ataupun saja buat jahil dan sebagainya. Maka insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa syubhat yang ke depan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kefahaman kepada kita tentang tauhid. Dan dulu kita disebut kenapa ini semua berlaku, kerana ketidakfahaman mereka kepada tauhid. Yang kedua, kerana ketidakfahaman mereka kepada syirik. Yang ketiga, kerana mencampur adukkan di antara al-haq dengan batil, kebenaran dan kebatilan. Dan berikutnya, mereka itu hanya memahami syirik dalam erti kata sempit. Mereka hanya memahami syirik itu sembah berhala. Mereka hanya memahami syirik itu sembah patung, sujud kat patung. Tetapi lebih luas daripada itu, mereka kata itu tidak syirik, sedangkan perkara itu syirik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang memberikan kefahaman kepada tauhid yang benar dalam masalah akidah terutamanya. Ini sangat penting kerana pada zaman sekarang, sebagaimana zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, perkara yang dibangkitkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada zaman dia juga masih relevan pada zaman kita pada hari ini, kerana benda yang sama orang lakukan. Benda yang sama orang lakukan.
Dan juga kepada kita ingatkan supaya banyak belajar dan banyak bertanya apa yang tak faham, terutamanya memahami perkara-perkara yang melibatkan akidah dengan cara yang betul. Kerana kadang-kadang kalau sekiranya kita tidak memahami akidah dengan cara yang betul, ataupun kita blur ataupun timbul syubuhat dan sebagainya, maka kita akan dibimbangi, akan tersesat jalan. Dan lebih jauh lagi, kalau sekiranya kita ini menjadi orang yang mempertahankan kebatilan yang kita lakukan, tak nak dengar daripada pandangan orang lain dan sebagainya, maka kita bimbang dengan i'tiqad sebahagian kita yang memegang mungkin i'tiqad yang salah dan sebagainya. Kita bimbang ianya menghancurkan amalan-amalan kita. Na'udzubillahi min zalika. Maka insya-Allah kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.